Hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam channel Tok Ayah. Okay guys, 2-3 hari ni Tok Ayah sibuk sikit. Tok Ayah ada kendalikan bengkel lakonan peringkat pertengahan anjuran Finas di PWTC. Hari ni hari terakhir, dah habis tadi tengah hari. Sebelum solat Jumaat tadi dah settle semua. Jadi ni Tok Ayah ada buat video sikit untuk kongsi dengan korang tentang kelas lakonan yang Tok Ayah handle di PWTC. Okay guys, Tok Ayah pun rasa macam kurang sihat sikit ni, rasa macam nak demam je. So doakan Tok Ayah supaya sembuh, cepat sembuh, sebab banyak lagi ada kerja-kerja yang Tok Ayah harus selesaikan. Ada beberapa orang lagi yang Tok Ayah akan interview, antaranya Q Haidar, ada Eli Suraiti, Presiden GAS, dan juga Ahmad Idham, CEO Finas. Ini antara 3 yang Tok Ayah kena kejar date untuk interview diorang. Jadi tolonglah doakan Tok Ayah supaya cepat sembuh dan kembali untuk aktif dalam arena YouTube. Okay guys, tanpa membuang masa lagi, jom kita layan video perkongsian Tok Ayah hari ini. Okay, jom. Saya rasa problem tu timbul sebab awak tak menguasai emosi tu. Dan saya rasa umur awak semua ni lagi senang untuk dapatkan emosi tu. Sebab dia berkaitan dengan emotion kita ni, dia berkaitan dengan life experience kita. Maknanya kadang-kadang kita dah kalau macam saya pun kadang-kadang dah agak suka. Bila kehidupan dah makin selesa, kita hidup makin selesa, makin tak ada isu sangat dalam life, hidup pun macam lama-lama emosi kita pun akan mempengaruhi benda tu. So kita tak ada nak dapat rasa sedih tu susah, kan? Tapi perkara, benda, seseorang, apa, just fikir, tengok satu fokus je. Jangan gelap-gelap mata kita sikit. Besarkan lagi. Kalau tadi 3 sekarang saya nak naikkan 4, dia lagi besar rasa itu. Lepas tu tengok depan dia, 1 point. Lagi besar. Perkara itu jadi besar, masalah itu jadi besar. Jangan lupa untuk bernafas. Setiap kali awak ambil nafas tu, awak rasa emosi tu makin kuat. Okey, besar lagi. Sekarang saya nak cakap nama saya. Jadi bagi tahu nama awak. Nama saya tapi dalam emotion tu. Asli. Nama saya Cahaya. Nama saya Kila. Nama saya Taufik. Nama saya Elia. Nama saya Syasha.
Nama saya Morgan. Nama saya Dave. Nama saya Izwan. Nama saya Sasi. Nama saya Amir. Nama saya Azim. Apa yang mengalah? Sebab insiden atau momen yang buat saya itu dah lama happen. So nak ingatkan balik tu susah. Okey. Saya macam nak ingat, apa jadi time tu. So tak dapatlah sebab dalam keadaan sekarang ini saya tak payah recall. Tak payah recall balik yang lepas. Sekarang the moment of truth ni, sekarang ini apa yang akan membuatkan awak rasa sedih? Sekiranya tak ada apa-apa. tak ada kan? Sebab tak ada new experience, tak ada yang sedih, semuanya macam happy. Ada yang buatkan marah pun ada, tapi sad tak ada lah. Tak ada sangat kan? Tak ada mengecewakan diri, rasa kecewa itu kurang. Itu kurang lah. Kan? Tak dapatkan rasa tu, nak ingat balik pun dah jauh kan? Okay. So kita sebenarnya ada beberapa teknik kita panggil. Dia ada emotional recall. Yang macam dia nak buat, dia cuba recall balik benda yang kesedihan yang pernah dia lalui dulu untuk dia rasa. Tapi ada masalahnya untuk recall. Ada semua orang benda tu macam dah terlalu jauh, right? Dan dia tak dapat nak connectkan balik dengan rasa tu. So caranya adalah macam tadi, maknanya create new experience. Cuba untuk melalui keadaan yang macam tu dan cuba untuk simpan rasa tu. Kedua adalah untuk if apa seandainya benda tu, untuk kita rasa benda tu kan, kita andaikan benda tu berlaku pada diri kita. Sebab benda ni dia berkaitan dengan psikologi ya. Saya plan nak masuk ada ciri-ciri karakter lah. Tapi masa nak masuk set ataupun dia kata okay action, tiba-tiba karakter tu dah hilang. Saya tak boleh masuk mendalami karakter tu. Jadi macam mana nak? Tak dengar sangat lah kat sini. Bagaimana? Tak, dia cakap tentang nanti aku explain. Betul? Itu aja. Macam mana nak? Dia dah hilang. Ya, macam mana tak nak bagi dia hilang. Okey. Dia tanya, kasih tanya pasal nanti kawan apa ni juga siapa ada masalah yang sama macam dia. Dia kata dia kadang-kadang dah prepare siap dah. Okay, sebelum shoot dia dah semua dari segi karakter, dari segi semua intention, emotion semua dah ada lah. Tapi bila diri depan kamera, bila action je semua hilang. Lost. Semua lost. Dah jadi macam main juga lah. Main juga. Tapi siapa melalui benda yang sama je lah. Selalu on stage kadang-kadang Hilang dia. So saya rasa itu berkaitan dengan fokus. Fokus dan juga calm. Relax. Sebab bila kita relax, semua akan datang senang. Tapi kalau kita nak, dia akan jadi susah nak dapat. Benda yang kita kejar, benda yang kita nak tu akan jadi lagi jauh. Lagi kita kejar, dia macam cinta lah. Kita kejar lagi jauh dia pergi. Tapi kalau kita relax je macam cinta datang. So maknanya kita kena open diri kita, kena relax, fokus. Fokus tu pula bukannya maknanya fokus untuk semua plan. Dia bukan plan, dia bukan plan tau. Macam mana nak deal dengan scene partner yang macam sekarang cerita baik songi lah, datang set lambat, lepas tu tak study line, macam kita dah prepare dah tapi scene partner kita macam lupa line lah, dah prepare lah, and then lantas tak lontar emotion, so kita pun susah nak react. So macam mana nak handle situasi macam tu? Handle diri kita. Kita just jaga. Kita tahu bahawa acting is reacting. Maknanya untuk kita bagus, partner kita kena bagus. Kalau partner kita tak bagus, kita susah dia bagus. Tapi bagaimana kalau partner kita tak cooperate benda tu? Maknanya dia tak bagi kerjasama dia. Macam ni apa tak buka dia macam asal boleh, tapi kita nak buat. So kita jaga diri kita lah. Kan? Dia sama macam sebenarnya kau ada partner, kau berlakon, ni lagi best. Okay? Tapi kalau berlakon partner macam ni, dia tak best, dia tak bagi. Saya akan cakap dengan director ke apa, boleh tak
Mana boleh tak ada fit? Oh. Fit line. Saya boleh tengok dinding untuk berlakon. Saya cari satu fokus, saya tengok dinding. Dia tak perlu untuk orang. Kalau orang itu boleh mengganggu saya, dia tak membantu saya. Betul tak? Kecuali kalau dia macam master shot yang singer. So ambil dia, kita fit lah line dia tu, depan dia pom habis. Okay, habis scene tu reverse untuk shot saya. Dia bawa keluar phone. Dia bantu, dia fit line. Dia fit line. Tapi dia sambil lewa je tu. Kau pergi mana? Itu mengganggu saya sebagai pelakon yang saya better dia tak ada. Kan? Better dia tak ada maknanya Awak cakap dengan dia boleh lah. Saya cakap dia better dia tak ada lah maknanya saya boleh tengok. Saya boleh tengok bagi point. Satu fokus point kat mana? Saya tengok situ je kan saya cakap. Saya bayangkan macam saya cakap. Itu lebih okey. Sebab dia tiba-tiba watak itu tak sepatutnya marah, saya jadi marah. Watak itu patutnya scene tu cakap baik tapi saya punya, faham tak? Bila cakap walaupun suara saya tak jerit, tak ni, tapi orang boleh dengar kata jadi emosi dia marah ni. Tapi abang ada jumpa ramai juga tak pelakon yang memberi bantu walaupun dia tak in shot tapi dia bantu. Maknanya dia kind enough to give something for you to perform to react to. Sepatutnya memang macam tu. Bantu kan? Bantu. Dia fit line dia panggil. Patutnya kalau kita tak ada scene, mana shot, kita tak ada shot, kita shot orang lain, shot kita dah habis kata atau belum di shoot lagi. Kita kena duduk dan kita fit line tu bukan hanya sekadar baca. Walaupun bukan kamera kat kita, same energy kita, emotion kita semua sama. Walaupun dia tak capture kita. Maknanya kita kena ambil tonasi yang sama. Tak, dia bukan, maknanya dia akan bantu bila kita bagi gitu. Nanti shot kita akan pakai energi yang sama juga. Betul? Kan? So benda itu akan sama lah. Tolong-menolong. Memang itu pun tu dia bagi give and receive. Betul. Dalam lakonan dia ada give and receive. Okey, saya bagi contoh. Give and receive ni adalah macam ini adalah dialog. Ini dialog yang kita nak sampaikan. Okey? Apa-apalah kan. Contoh dia dialog dia, kau nama apa? Okay. So kau nama apa, kita mesti make sure orang kita give dan orang tu receive. Kau nama apa? Nama aku Is. Kau? Aku Syahili. Okay. So sometimes kenapa benda ni penting? Sometimes kita give, kita belum give. Orang tu belum receive, kita dah bagi. Then make sure, itu maksud line yang kita bagi, make sure orang tu receive line kita. Kita tahu dia dah terima, dah receive, barulah kita bagi sekali lagi. Baru hantar balik. Susah weh kalau dapat simpan dia macam tu. Tak beri. Saya macam abang ada cara tak macam mana nak increase fokus yang macam abang cakap untuk focus point tu. Macam mana nak increase dia, sebab saya kadang-kadang bila saya fokus tu kalau macam crowd macam ramai saya macam terganggu. Jadi macam kacau lah, so macam saya tak dapat lah benda tu. So macam mana nak atasi benda tu? Tak faham. Tak faham. Level, kalau tak main level kan macam dia nak fokus susah bila ada banyak crowd, bila macam kadang-kadang saya terganggu untuk fokus tu. So macam mana nak hilangkan gangguan itu supaya benda ni sekeliling ni tak ganggu awak. Dia payah lakon. Dia satu je. Saya tahu benda ini main peran penting adalah bila kita kat depan kita conscious ada orang. Ramai dan benda-benda luar tu mengganggu diri kita kan, dan mengganggu fokus kita sebab ada benda-benda ni. Dia ada beberapa exercise. Antaranya adalah kita kena buang satu rasa negatif. Maknanya kita kadang-kadang itu perasaan kita. Kita rasa kita rasa negatif. Maknanya kita rasa orang macam kita rasa orang macam duduk tengah. Tak, maknanya bila kita bertemu partner kita tu yang popular, kita ni kacai dia jadi takut lah. Tak, dia soalan dia berkaitan dengan keadaan sekeliling.
Macam dia nak diri kat depan nak bercakap tapi dia rasa macam kan macam tu kan. Ada kamera, ada kru lah, ada ni lah. Saya rasa tu pengalaman. Pengalaman. Satu lagi yang saya cakap tadi, Dia buat rasa negatif macam mana orang? kita jangan rasakan negatif benda tu. Kita jangan rasa orang menilai kita. Orang tengok kita rasa macam that's why penting bila kita pergi set, kita kena break the ice dengan semua orang. Jangan kita duduk dekat bubble kita je. Dalam bubble kita. Maksudnya kita pergi jumpa orang. So kita create suasana bagi ceria yang semua orang adalah member. Saya ada perasaan tu kalau first day pergi kat set dan semua orang tu orang baru. Jadi awkward. Dia jadi benda yang macam tak ada. Tapi kan bila lama-lama kan kita dah rasa dah tak ada dah perasaan tu, betul tak? So benda tu yang kita kena buang. Kita kena buangkan rasa itu, rasa yang macam orang nak menilai kita. Saya dapat benda ni, dulu saya ada masalah ni. Masalah ni besar dalam diri saya yang sehingga saya tak boleh berlakon. Dan saya disuruh supaya jangan berlakon. Sebab saya tak boleh untuk tak ni, sebab saya ada rasa benda tu yang macam semua masalah awak cakap blank, tiba-tiba dah prepare semua, naik dah pentas semua hilang. Jadi apa saya buat? Saya buat eksperimen dengan diri saya sendiri. Saya tulis naskah, saya tulis skrip, monolog. Kemudian saya berlakon dan saya direct. Saya mengarah. So saya buat tiga-tiga. Maknanya dia macam solo performance lah. So semua saya buat. Daripada naskah, berlakon sampai mengarah. Sebab saya nak buat eksperimen. Sebab tu kadang-kadang bila orang arahkan kita tak boleh nak ni. So saya buat. Pertama sekali yang saya tahu bahawa okey, benda ni yang saya dulu tak dapat adalah memahami. Dulu orang selalu cakap baca naskah dan faham betul-betul naskah. Ya, aku dah baca, aku dah faham. Tapi sebenarnya salah. Baca alamak, macam mana? So, apa aku buat? Aku biar je. Aku dah masuk dah pentas. Orang semua tengok je. Aku duduk. Tak ada air. Duduk, keluar rokok. Keluar rokok. Pasang rokok. Hap. Yang lagi isap rokok. Diorang tengok aku tengok diorang. Aku nak dapatkan rasa tu kan. Selesa tu. Nak dapatkan selesa. Sebab tadi tak selesa ni. Kalau aku start tadi ni memang hancur ni. Self-soothe lah. So isap rokok. Tengok bila aku realise yang dia orang mata semua tengok kat aku, semua tertunggu. Dan semua tengah menunggu aku buka mulut. Dan aku dapat satu energi, satu rasa dan energi yang buat rasa macam dia orang sedang tunggu aku lah. Dia orang nak dengar aku bercakap lah, dia orang nak dengar aku bercerita lah, dia orang nak So aku start. Bila aku start, aku tengok je, aku cerita macam dia, macam aku cakap. So macam aku tengah bagi kuliah kat dia orang, tapi aku tengah bawa watak tu. Aku tiba-tiba naik tu, aku tengok mata. Kemudian satu yang magic berlaku adalah bila aku tengok, tiba-tiba aku dapat rasa yang dia orang tengah berlakon dengan aku lah. Aku dapat rasa give and receive tu berlaku. Bila aku bercakap, dia orang mendengar. Dia orang bagi reaction terhadap apa yang aku cakap. Bila aku cakap benda tu macam line tu macam ada punchline sikit, dia orang gelak. Dia orang gelak. So dia orang tengah communicate dengan aku through performance ni. Macam mana nak maintain graph tu? Sebab kadang-kadang bila kita absorb energy daripada audience, and then kita tak nak macam tiba-tiba graph kita sebab takut dia terkacau, bukan drop atau naik. Dia macam kita bila perform kita kena maintain je. Macam abang kata calm tu doesn't mean calm yang relax saja. Jadi calm maintain Calm tu main tu. Energy boleh tinggi je. So macam mana abang maintain? Maintain bila dia bagi energy, abang macam lebih semangat. Tapi abang punya delivery sama je macam abang rehearse ke? Tak. Tak akan sama macam rehearse. Kau rehearse macam mana pun, bila kau buat dia tak akan sama. Sebab dia depend on energy during that time, punya energy. Maknanya ini kalau berlakon pentas lah. So energy audience waktu tu macam mana. That's why dia akan mempengaruhi kita juga. Kalau malam yang audience tiba-tiba tak bagi respon sangat, ni kita akan terus rasa. So macam mana abang buat?
So Macam- bila gitu maknanya kita main dengan energy lah. So walaupun dia orang tak ni, tapi energy kita itu yang penting untuk kita setkan energy Energy kita kat kita mana. sendiri. 5 ke? Okey, malam ni aku tak boleh main 5 ni. Malam ni aku kena main 8 ni. So kita main level 8. Energy kita. So that's why bila kita main tadi kan exercise yang emotion dia naik. Turun. Itu belajar untuk Energy. control emotion. Dan ini ada perbezaan antara berlakon ada pentas dengan berlakon untuk skrin. Sebab dia berlakon untuk skrin dia putus-putus. Ini cut habis. Lepas tu nak kena nampak balik. Kalau teater dia dapat kerana dia terus carry je energy tu dengan emotion tu. Okay, macam dia terganggu. Macam mana pula? Macam saya bila ada scene partner, saya melakukan watak saya untuk orang-orang kat kru juga situ. So, adakah itu salah? Macam saya, of course saya dah berlakon dengan abang. Tapi orang yang tengah hati pegang ni semua, saya pun kau conscious dengan dia. conscious and saya sebab dah biasa perform Tak boleh tu. tu lah. Tu tak boleh. So Sebab saya bila kau berlakon, kau kena ada seolah-olah kalau kau berlakon skrin, ada orang kat luar tak ada dah. Sebab kalau kau ada begitu, itu yang problem. Bila keluar result dia akan nampak macam kau perform. Kau berlakon, kau perform. So benda itu kau kena. Saya tu yang susah. Bagi saya itu bukan gangguan. Malah memberikan semangat lagi sebenarnya, cabaran lah sebenarnya. Tapi itu maknanya betul ni kau mesti beranggapan conscious tu kena keluarkan. Jangan ada conscious tu. Seolah-olah kau bercakap dengan dia je. Kau bercakap dengan dia je. Kan? So tak ada dia kau orang semua ni, tak ada dah. Kan? Aku dengan dia je. Aku nak buat apa kat dia pun boleh. Kan? Kau orang dah tak ada dah. Contoh. Kan? Dia kena macam tu. Lagi kita ada conscious yang ada ni. Tapi ada tapi juga. Berbalik pada lakon skrin, benda ni kadang-kadang benda yang kita tahu kita bekerja. Benda ni bukan kata salah atau betul lah. Dia different orang, different cara dia bekerja. Tapi cara betul yang sebenar-benarnya bekerja dalam film making, bukannya actor follow kamera. Kamera follow actor. Tapi kita bekerja dalam sistem kita kan, kita kena ikut kamera. Sana sikit. Kau ni sangat ni. Tengok frame macam mana. Betul-betul acting school dia tak ajar kau berlakon untuk kamera. Cikgu kau akan cakap jangan berlakon untuk kamera. Sebab bila kau berlakon untuk kamera, maknanya kat situ tak jujur dah. Nampak aware. Kau dah macam kau berlakon sebab kau tahu kau ada conscious dengan kamera dengan caption kau. Lakonan yang terbaik adalah bila dia tak conscious, dia seolah-olah benda tu real, dia tengah buat benda tu. Tak ada semua kamera. Kamera yang kena pergi cari. Okey, sini. Itu experience juga sebenarnya kan. Time. Kita shoot kat Malaysia berapa hari je. So dia orang kena kejar masa. That's why dia akan kata, adjust sikit. Kau janganlah belakangkan kamera. Kau belakang kamera, kau kena sedar ada kamera kat situ. Jangan gitu. Macam mana nak ni? Tak nampak kau. Sebab dia tak nak tukar shot lain lagi dah. Dia nak habiskan dengan shot tu. Faham kan? Sebenarnya boleh je aku membelakangkan kamera kat itu, aku membelakangkan macam ni, aku membelakangkan je tu. Curi kamera. Aku tak perlu nak curi sikit, bagi nampak sikit. Boleh straight macam ni. Kamera je kena cari subjek. Sepatutnya macam tu. Sepatutnya macam tu. Kalau kau belajar kat sekolah mana pun macam tu, kamera je cari subjek. Kita ni subjek. Jadi apa kita boleh buat? Subjek yang cari kamera. Mana ada kita ambil gambar subjek yang cari kamera? Kau ambil gambar gunung, mana ada gunung nak cari kamera tu? So sekarang apa kita boleh buat sekarang ni? Ke dalam dunia sekarang? So kau kena kerja macam tu lah. Sebab budaya kita di sini macam tu. Kita ajar lah. Tengoklah, tapi kalau aku kerja aku tak akan adjust. Kena maintain mind Aku stop. sebab tu bila aku buat rehearsal ke apa ke, aku nak DP ada sekali dengan aku. So blocking tu dia dah tahu dah kat mana dia nak DP akan cari. ni. Berapa shot aku dah tentukan dah berapa shot. Okey, scene ni kita ada 5 shot. Okey, ni. Berdasarkan mana? Bukannya aku set dulu angle apa shot tu. Aku buat blocking eraser dulu. Daripada blocking eraser tu baru. Sekarang saya macam ikut je macam tu. Dulu awal-awal dulu saya tak ada juga.
pergi. Saya pernah juga macam berlakon. Daripada kat sini saya boleh keluar je daripada frame. Keluar itu saya boleh tengok kat luar. Padahal dia nak habis kat situ je semua. Saya dah keluar kat sini, nak dia orang terpaksa juga. Shot dia saya. Oh nanya. Benar. Tapi dulu pernah buat lah. Abang saja torture je. Saja torture cameraman. Ada. Soalan. Kita belajar emosi, kita lontarkan satu emosi dan karakter yang ikhlas lah. So jadi bila kita dah bagi yang ikhlas tu, apa method yang sesuai untuk kita cut selepas habis tu? Dia macam marah kan? Bila marah. Kita nak ending dia di mana? Nak ending tu. Nak ending tu. Itu kadang-kadang tu boleh bawa balik tu. Tahu benda itu sebab kita sekarang ni ada setengah pelakon dia banyak belajar untuk on. Dia tak belajar untuk off. Saya selalu buat benda macam ni. So kita faham kenal diri. Kenal diri kita. Kenal diri kita. Orang kata apa? Kenal diri, kenal Tuhan. Kenal diri kita dulu. So bila kita kenal diri kita ini adalah satu karakter. Zahrin ni karakter Zahrin. Kenal dulu karakter Zahrin. So bila Zahrin bawa watak lain, Nak back to Zahrin. so go back to Zahrin. Kalau kita tak kenal diri kita, susah tak kita nak balik? Sebab tu yang first, orang untuk belajar ni adalah untuk cari watak. Dan dia bawa tadi, Kalau yang cacat tadi, yang lumpuh tadi, dia dah tak back to the normal lah. Maknanya dia masih lumpuh sampai sampai sudah. maknanya dia tak back to normal lah. Tak. Sampai habis komitmen dia baru dia back. Baru dia back to normal. Dia tak on off waktu ni. Tu method. Dia sebab tu Daniel Day-Lewis dia berlakon filem mana pun kan, semuanya pergi ke atas pentas Academy Award, Oscar. Dia berlakon bukannya dia berlakon macam setahun 2-3 filem. Tak ada. Dia 2-3 tahun satu filem. Oh yo. Tak apa dapat kumpul. 2-3 tahun satu filem. Okey, orang pernah tanya dia, Daniel Day-Lewis, guys. Daniel Day-Lewis, orang pernah tanya dia dalam interview, tanya dia kenapa dia tak banyak berkarya? Kenapa dia hanya dalam 2-3 tahun baru satu filem buat? Kenapa dia tak go all out? Dia cakap, saya tak perlu. Dia ada satu kedai kasut dekat Paris. Kedai repair kasut. Kedai kecil je untuk repair kasut. Buat kasut. Scorsese datang jumpa dia untuk offer Gang of New York. Untuk watak dalam Gang of New York tu, The Butcher tu. Dia boleh cakap kat Scorsese, kau letak skrip kau kat situ, aku tengah buat kerja ni, kau tak nampak aku tengah repair kasut. Nampak dia punya kehendak. Scorsese ni. Itulah. Aku tengah repair, kau letak. Nanti aku baca, kalau aku suka aku call kau. Kau jangan call aku. Sombong. Dia repair, lepas tu tak lama lepas tu dapat panggilan daripada dia. Dia kata dia agree untuk bawa watak tu. So Kita nak buat macam tu. Biasa you buat cut tu macam mana? You style. my style. My style cut je. Terus cut aja lah. Cut. Saya tak carry sampai bawa balik rumah. Mana rap tu habis scene kita tu. Tapi itu cakap dia banyak cara. Boleh dia nak buat cara macam dia. Tapi macam dia tadi dia tak perlu, dia cakap dia tak perlukan duit yang banyak. Sebab dia duduk dalam apartmen yang kecil je. Dia ada kedai kasut dia untuk repair kasut. Dan dia punya perbelanjaan, dia tak ada rumah banglo, kereta sport, rumah besar, dia tak macam artis-artis lain. Dan dia hanya buat benda itu sebagai berlakon ni sebagai satu berkarya. Dia buat karya dia dalam bentuk lakonan. So dia bukannya sebagai job untuk dia nak kaya. So dia okey, dia senang hidup kan, dia dah besar dah sekarang. So dia bawa Lincoln. Abang kekalkan passion abang sebagai pelakon dalam awal mula-mula abang start. Waktu awal-awal aku start Macam mana abang nak kekalkan passion? Kadang-kadang ada up and down pasal kewangan ke apa ke. Okey. Untuk jawab soalan ni, ni nak tengok macam ni. Dah pukul berapa? Hampir 12. Pukul 12 dah nak buat ni kan? Ni awak tak nak tengok? Nak jawab soalan ke nak tengok? Jawab dia dulu. Jawab dia special lah. Okey,
Last question dia. Okey. Jawapan yang terakhir yang awak tanya tadi macam mana saya? Tekankan passion dalam awal mula. Saya sebab saya start benda ini bukannya terus masuk dalam dalam film making, dalam drama ke apa. Saya start dengan teater. Okey, passion saya dalam teater itu sebab saya start masuk dalam teater masa umur saya 21 tahun. Saya start first time saya start masuk dalam teater. Bila start saya masuk dalam teater, saya rasa saya rasa dia macam nafas, macam nyawa. Saya rasa alive. Bila saya kenal teater, barulah saya kenal, maknanya baru saya tahu tujuan hidup ni. Sebelum ni saya buat tu, saya kerja ni semua tak ada benda yang best. Sampai kan bila saya kenal teater dan saya apply untuk masuk Aswara, waktu tu ASK, saya berhenti kerja. Maksudnya saya dah buat kerja dah tak best dah. Pergi kerja dah rasa macam alamak, nak buat teater. Nak buat sampai ponting kerja, buat rehearsal, sebab nak buat show teater, so dah tak best. Saya rasa ini yang saya nak buat. So bila ada ASK buka, saya terus apply dan saya masuk. Dan saya masuk, and then start kat situ saya buat memang full time buat teater, tak buat benda lain lagi dah. Sebab dia macam terapi. Sebab tu saya buat benda ni bukan untuk populariti, bukan untuk duit, bukan untuk benda-benda kemasyhuran, tak. Sebab terapi. Sebab saya dulu ada problem apa dia panggil rendah diri, yang loner. Saya tak nak kawan. Saya kecil, saya tak kawan dengan orang, saya tak bercakap, saya tak pandai bercakap. Saya dulu kat sekolah ni, saya tak datang cikgu tak perasan. Apa tujuan saya pergi sekolah, saya tak tahu. Saya hanya pergi sebab mak saya suruh pergi. Dan saya tak ada kawan yang banyak. Ada seorang dua je, itu pun bukan selalu kawan. Saya selalu habiskan masa duduk dalam rumah, seorang-seorang. Kalau orang datang rumah, saya lari. Saya jumpa orang, saya duduk dalam bilik, saya bercakap seorang-seorang, saya bermain seorang-seorang. So saya anti-social. So saya tak boleh nak bersosial. Bila berdepan macam ni, saya nak bercakap dengan orang, saya tak boleh, semua tak boleh. Kan? So teater jadi terapi pada diri saya yang saya jumpa. Ini cara untuk saya communicate dengan orang. Dah umur 20, 21 baru saya jumpa satu macam ini cara untuk saya communicate dengan orang. Saya boleh gunakan medium ini untuk communicate dengan orang. Okay, ingat tak waktu saya kecil sampai umur saya 21 tu saya tak kawan dengan orang, tak campur, tak banyak cakap. Saya banyak mendengar. Saya banyak mendengar. Tu saya banyak benda yang saya nak cakap tapi saya tak tahu macam mana nak cakap dengan orang. So that's why bila saya buat teater, saya tulis skrip, saya direct, saya nak bercerita kat orang, cerita saya. Tapi melalui teater. So dia jadi terapi pada diri saya, dan itu je buat saya sustain benda tu. Sebab dia bukan untuk nak ni, untuk terapi, untuk mengubati, sebagai ubat pada diri saya. Masa itu, masa muda lah. Bila sekarang saya rasa penyakit tu dah hilang. So saya buat sekarang untuk duit lah. Betul lah. Berapa nak bayar? Bayar kita buat lah. Tak apalah. Sebab benda tu dah lepas. Tu dulu dia tanya waktu muda kan. Waktu muda macam tu saya sustain. Saya dekat benda tu. Buatkan saya nak. Of course lah sekarang pun kalau saya buat berkarya saya masih nak bercerita kan. Sebab saya bukan pengarah. Saya bukan penulis. Saya pencerita, storyteller. Saya nak bercerita dengan orang je. Alright? Okay, jom kita tengok jap.